Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri yang ketiga perkongsian seni kepimpinan berwawasan yang didasarkan kepada perbincangan di dalam buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini. Untuk siri yang ketiga ini, saya akan berkongsi topik pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah Tun Mahathir yang dapat diterokai melalui penulisan serta rekod kepimpinan politik beliau selama lebih 60 tahun. Ramai yang mengetahui bahawa Tun Mahathir adalah seorang doktor perubatan daripada segi kelulusan, latihan dan juga amalan profesionalnya. Beliau bukanlah seorang graduan dalam bidang sains politik. Tidak pernah sepanjang sejarah kehidupan yang diketahui umum bahawa beliau pernah mengikuti pengajian peringkat pasca ijazah dalam apa-apa bidang berkaitan kepimpinan, sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa. Secara persijilan, beliau tidak mempunyai sijil dalam bidang pengajian kepimpinan. Sebaliknya, beliau membuktikan bahawa dirinya mengatasi segala jangkaan. Kesemua kemahiran dan seni kepimpinan yang beliau miliki adalah didapati daripada pengalaman dan juga pembelajaran daripada masalah. Setiap yang beliau rasa perlu dipelajari untuk menjadi pemimpin yang baik adalah melalui pembelajaran terarahkan diri berasaskan masalah. Dalam ucapan beliau sempena penerimaan anugerah Penaung Kehormat Ulung ataupun Distinguished Honorary Patron ASEAN Federation of Engineering Organisation ataupun AFEO di Singapura yang dilaporkan oleh The Star Online pada 13 November 2018, Tun Mahathir menyebut, "I was a politician first who became a doctor." Saya adalah ahli politik yang menjadi seorang doktor. Dan kata beliau lagi, "In medicine, when you have a problem, you go into the history, do some physical examination, x-ray and diagnose the disease and give treatment. In politics, it is the same. Administration is also the same. You have a problem, you get to the origins, the problem's history. Look at what contributed to the problem, the nature of it, and prescribe the medicine for it." Dalam bidang perubatan, apabila anda menghadapi masalah, anda akan melihat sejarahnya. Anda akan melakukan pemeriksaan fizikal, x-ray dan mendiagnos penyakit serta memberikan rawatan. Begitu juga dalam politik dan juga pentadbiran. Anda menghadapi masalah, anda akan menyiasat puncanya, asal-usul dan sejarah masalah tersebut, melihat kepada apa yang menyebabkan masalah tersebut, sifatnya, dan seterusnya memberikan ubat yang sesuai untuknya. Kenyataan ini dengan jelas menggambarkan bahawa setelah menjadi ahli politik, beliau mengaplikasikan kemahiran ahli perubatan dalam kepimpinan politik, iaitu kemahiran pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah di dalam kepimpinan politik. Dan masalah di dalam kepimpinan politik adalah merupakan satu penyakit yang perlu didiagnos dan dirawat. Mantan Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, almarhum Profesor Ahmad Fauzi Muhammad Basri, dalam kajian beliau terhadap kepimpinan politik Tun Mahathir ketika berlaku krisis kepimpinan UMNO tahun 1987 menyebut, Dr. Mahathir performed a series of political surgical operations in the party and government. Melalui rawatan perubatan anestetik atau pembiusan, medical anesthetic treatments, Tun Mahathir melemahkan kedudukan Tun Musa Hitam apabila musuh politiknya ini mula menunjukkan tanda-tanda penentangan setelah meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986. Profesor Michael Leifer, mantan profesor dalam bidang hubungan antarabangsa di London School of Economics, University of London, menjelaskan bahawa latar belakang bidang perubatan Tun Mahathir dan kepribadiannya banyak mempengaruhi gaya dan seni politik beliau. Beliau mengaplikasikan amalan perubatan seperti melaksanakan proses diagnosis, iaitu penyiasatan mendalam, dan preskripsi, iaitu pendekatan penyelesaian melalui ketetapan tertentu seperti memberi ubat-ubatan. Rakyat Malaysia, kata beliau, diyakinkan bahawa mereka perlu menelan pil dan ubatan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Keadaan ini menurut Profesor Leifer menggambarkan dengan jelas bahawa Tun Mahathir menterjemahkan amalan kemujaraban perubatan ke dalam kerjaya politiknya. Pengamal perubatan Dr. Ong Hain Teck di dalam tulisannya berkaitan amalan perubatan Tun Mahathir di dalam kerjaya politik menyebut, throughout his political career, Dr. Mahathir behaved as the ever diligent medical doctor, constantly studying the symptoms to diagnose the cause of the ills in his community and country, before proceeding to prescribe the correct treatment to restore good health. Dr. Ong mengenal pasti dengan jelas amalan perubatan yang digunakan oleh Tun Mahathir di dalam kerjaya politiknya. Tun Mahathir menggunakan pendekatan penyiasatan ke atas simptom-simptom untuk mendiagnos punca penyakit atau masalah dalam masyarakat dan negara sebelum mencadang dan melaksanakan langkah-langkah rawatan yang bersesuaian. Di dalam A Doctor in the House memoir beliau, Tun Mahathir menyebut, "My training as a doctor also helped me to approach problems in a rigorously methodical and logical manner. Another skill that would help me in politics." Maksudnya, latihan sebagai seorang doktor membantu saya mendekati masalah dengan cara yang sangat tersusun dan logik, iaitu satu lagi kemahiran yang dapat membantu saya di dalam politik. Beliau menjadikan masalah sebagai asas kepada pembelajaran kepimpinan politiknya, serta menggunakan kemahiran dan latihan yang diperolehinya sebagai seorang doktor perubatan untuk mendekati segala masalah secara tersusun dan logik. Masalah adalah tanda penyakit, simptom atau gejala yang perlu digunakan sebagai pencetus kepada proses pembelajaran untuk mengenal pasti penyakit yang sebenar. Kenyataan ini merujuk kepada kefahaman bahawa pembelajaran kepimpinan politik Tun Mahathir dipelajari menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning, PBL. Dalam bidang perubatan, PBL adalah merupakan salah satu kaedah utama yang mula digunakan sejak awal tahun 1970-an di Kanada, Eropah dan juga Amerika Syarikat. Kaedah ini adalah suatu bentuk pembelajaran aktif berpusatkan pelajar serta menggunakan masalah sebagai pencetus kepada proses pembelajaran. Tun Mahathir dikesan menggunakan pendekatan PBL ini sejak awal pembabitan beliau di dalam politik. Bukti yang jelas adalah ketika beliau menghadapi kekalahan dalam pilihan raya umum tahun 1969. Tahun 1969 bukan sahaja bersejarah disebabkan beliau tewas dalam mempertahankan kursi Parlimen Kota Star Selatan di tangan Wakil PAS Haji Yusof Rawal, bahkan juga berkait rapat dengan peristiwa berdarah rusuhan kaum yang berlaku sebaik sahaja selesai pilihan raya umum, iaitu peristiwa 13 Mei. Tun Mahathir menggunakan peristiwa ini sebagai satu senario masalah untuk mempelajari gejala-gejala lain yang lebih utama melibatkan kepimpinan negara yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman Putera pada ketika itu. Pengalaman pembelajaran PBL Tun Mahathir ini dibincangkan secara terperinci di dalam bab yang keempat buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Pengalaman pembelajaran kepimpinan kedua Tun Mahathir menggunakan pendekatan PBL adalah merujuk kepada proses beliau menghadapi situasi pemecatan dan menghabiskan selama lebih 2 tahun untuk kembali ke pangkuan UMNO. Hasilnya beliau berjaya mengarang dan menerbitkan buku The Malay Dilemma ataupun Dilema Orang Melayu. Buku ini dikatakan menjadi salah satu rujukan utama Tun Razak dalam perancangan menghasilkan dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1970. Perbincangan terperinci pengalaman pembelajaran PBL ini dibincangkan dalam bab yang kelima buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Pengalaman pembelajaran kepimpinan ketiga Tun Mahathir berasaskan PBL yang dibincangkan di dalam buku ini merujuk kepada proses pemilihan timbalan Perdana Menteri oleh Tun Hussein On pada tahun 1976. Perbincangan berkaitan topik ini dimuatkan di dalam bab yang ke-6 buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Krisis kepimpinan UMNO tahun 1987 boleh dianggap sebagai satu titik penting yang mewarnai rupa bentuk kepimpinan parti dan negara selepas daripada itu. Buku ini mengambil peristiwa penting ini sebagai satu senario masalah yang menjadi titik pembelajaran keempat terpenting Tun Mahathir.
Perbincangan terperinci pengalaman pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir berkaitan krisis ini dibincangkan di dalam bab yang ketujuh buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Perbincangan tentang pengalaman pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir dalam bab 8 dan 9 mungkin antara yang paling menarik, khususnya bagi kita yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana beliau kembali ke dunia politik, memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan sekali lagi terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Perbincangan berkaitan pengalaman ini dimuatkan dalam bab yang ke-8 dan ke-9. Memasuki bulan pertama dan kedua tahun 2020, pentas politik negara mula menerima bahang krisis kepimpinan. Kemuncak krisis ini adalah peletakan jawatan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 dan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Senario krisis ini dan langkah pembelajaran yang dicadangkan, dibincangkan di dalam bab yang ke-10 buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Pada asasnya, buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini adalah tentang pendekatan pembelajaran kepimpinan politik Tun Mahathir yang diasaskan kepada pendekatan pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning, PBL. Daripada aspek disiplin ilmu, buku ini menggabungkan bidang sains politik, kepimpinan dan pendidikan, iaitu melibatkan teori dan aplikasi pembelajaran dan pengajaran. Isi kandungan buku ini menampilkan pengalaman kepimpinan politik Tun Mahathir yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pencetus pembelajaran kepada para pemimpin dan ahli politik generasi muda. Tun Mahathir menganggap kepimpinan sebagai satu pendidikan dan beliau perlu berfikir sebagai seorang pelajar dan bukannya sebagai seorang guru. Simon Sinek, mahaguru kepimpinan yang dikenali ramai di dunia masa kini, pernah berkata, "Leadership is an education and the best leaders think of themselves as students, not the teachers." InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang keempat untuk membincangkan topik masalah sebagai sumber pembelajaran kepimpinan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini dan juga maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan yang disertakan di description di bawah. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel ini untuk terus mendapat makluman terkini terbitan siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.